Isu TVET dan jualan agro madani antara dua isu jadi tumpuan ketika sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat hari ini. Terus saja bersama Ridaudin Daud untuk laporan lanjut. Silakan Ridaudin. Baik, terima kasih rakan tugas dari Pusat Penyiaran Asia di Bukit Jalil. Seperti mana kebiasaannya, hari Selasa adalah merupakan hari di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjawab soalan daripada ahli-ahli parlimen yang hadir. Namun hari ini seperti mana kita tahu, Perdana Menteri kini dalam rangka lawatan ke Australia. Jadi hari ini tiada jawapan lisan ataupun jawapan daripada Perdana Menteri. Namun isu-isu masih lagi dibangkitkan. Banyak isu dibangkitkan dalam sidang Dewan Rakyat pada hari ini. Antaranya yang mencuri tumpuan adalah apabila kerajaan sebenarnya berkaitan dengan isu TVET akan mempertimbangkan saranan gaji lebih RM4,000 kepada graduan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET. Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu antara yang diberi perhatian dalam usaha memperkasakan institusi TVET di Malaysia. Menurutnya, kerajaan juga akan mewujudkan hanya satu pusat pengiktirafan untuk TVET supaya tidak timbul kekeliruan dari aspek pengiktirafan pada masa akan datang. Jadi kita dengarkan sikit perincian lebih lanjut daripada Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi yang juga Timbalan Perdana Menteri. Kita juga melihat dari segi gaji. Gaji terdapat saranan agar gaji premium itu bukan berdasarkan pada minimum wage ataupun gaji minima, tetapi satu tahap yang lebih tinggi yang dicadangkan ialah RM4,000 ke atas. Untuk itu, secara tidak langsung ini akan menggalakkan pelajar-pelajar masuk ke institusi TVET ini. Dan selanjutnya, TVET ini tidak akan dimulakan selepas tingkatan 5 saja, tetapi dimulakan lepas tingkatan 3, di mana kolej vocational, technical dan sebagainya akan menjadi feeder kepada institusi TVET ini agar mereka akan dapat mengambil diploma dan juga ijazah 2 tahun lebih awal daripada rakan-rakan yang lain. Dan ini merupakan satu penggalakan yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan. Baik, itu antara apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, dan beliau juga mengatakan bahawa isu tersebut akan dibincangkan, dikaji sebaiknya, diperhalusi dan juga apabila dimuktamadkan mungkin akan dibawa juga dalam Majlis TVET Negara yang akan diumumkan ataupun dilancarkan pada 2 Jun nanti. Jadi itu seperti mana kita tahu, TVET sebenarnya memang kalau diikutkan Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi selalu membawa isu TVET, dan itulah yang dibawa pada hari ini. Mungkin sesuatu yang mungkin menarik perhatian apabila gaji yang diberikan itu sebenarnya ataupun dibincangkan itu boleh dikatakan gaji agak tinggi, jauh berbeza pada gaji minimum yang ditetapkan kerajaan sebelum ini. Itu antara perkara yang dibawakan oleh berkaitan dengan TVET. Kemudian ada juga berkaitan dengan jualan agro madani, iaitu apabila pelaksanaan jualan agro madani pada tahun lepas berjaya memberikan penjimatan harga barangan sebanyak RM27.8 juta kepada rakyat Malaysia. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Arthur Joseph Kurup berkata penjimatan itu melibatkan kira-kira 100.6 juta rakyat yang berbelanja di jualan tersebut. Kita dengarkan apakah yang dikatakan berkaitan dengan jualan agro madani ini sebentar tadi di Dewan Rakyat. Sehingga 31 Disember 2023, sebanyak 5,608 program jualan agro madani telah berjaya dilaksanakan, melebihi sasaran yang ditetapkan iaitu sebanyak 5,000. Lokasi dan berjaya mencatatkan sejumlah 2.9 juta pengunjung di sepanjang penganjuran tersebut. Inisiatif ini turut mencatatkan penglibatan seramai 74,800 usahawan dengan nilai jualan sebanyak ringgit Malaysia 93.74 juta. Impaknya kepada masyarakat umum, program ini berjaya memberikan penjimatan harga barangan sebanyak ringgit Malaysia 27.8 juta kepada lebih kurang 11.6 juta isi rumah di seluruh negara. Baik, selain itu juga KPKM merancang untuk melaksanakan 5,000 lagi jualan agro madani pada tahun ini bagi mencukupkan jumlah 10,000 jualan agro madani yang dirancang pada tahun 2023 dan juga 2024. Jadi sudah pasti akan ada lebih banyak lagi sebenarnya jualan agro madani sepanjang tahun ini. Jadi selain itu juga ada juga berkaitan dengan pengkelasan
pendapatan rakyat apabila Menteri Ekonomi Rafizi Ramli pada hari ini menjelaskan kepada Dewan Rakyat berhubung keputusan kerajaan beralih daripada pengkelasan berasaskan pendapatan semata-mata iaitu B40, M40, T20 kepada pendapatan boleh guna bersih. Beliau mengambil ruang untuk menjelaskan kepada Dewan Rakyat kerana mungkin masih lagi ada yang terkeliru mengapa kerajaan membuat keputusan sedemikian. Jadi mungkin kita dengarkan sedikit penjelasan daripada Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Kepada soalan kedua Bacuk tadi, sama ada kumpulan pertengahan boleh jatuh ke kumpulan bawah dan sebagainya, dia berbalik kepada jawapan asal saya bahawa tujuan kerajaan beralih daripada pengkelasan berasaskan pendapatan semata-mata iaitu B40, M40, T20 kepada pendapatan boleh guna bersih, kerana kita sedia maklum bahawa itu bukanlah gambaran yang sebenar ataupun adil mengenai kedudukan sosioekonomi sesebuah keluarga. Sebab itu ada yang sebelum ini M40, tapi bila dilihat lokasi, tanggungan, jumlah isi rumah dan sebagainya, dia sebenarnya B40. Jadi apabila kita beralih kepada kaedah pendapatan boleh guna bersih isi rumah, itu secara langsung sebenarnya mengharmonikan kedudukan itu dan dengan pandangan yang lebih adil, yang lebih tepat mengenai kedudukan setiap isi rumah itu. Jadi dia tak timbul yang jatuh atau yang naik. Yang penting ialah setiap bantuan dan juga program itu benar-benar sampai kepada mereka yang layak, dan itu akan memastikan kita mengurangkan risiko keciciran, apa yang dipanggil inclusion dan exclusion errors, dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Baik, selain daripada semua itu, sebenarnya ada satu perkara yang menarik perhatian media pada hari ini kerana ini berdasarkan aturan urusan mesyuarat yang dikongsikan dalam laman web dan juga dicetak yang diberikan kepada kami apabila kerajaan berhasrat untuk menggantung Datuk Wan Saiful Wan Jan, Ahli Parlimen daripada Perkhidmatan Nasional, Ahli Parlimen Tasik Gelugor selama 6 bulan kerana mendakwa Perdana Menteri sebagai seorang pemimpin korup dan menjalangunakan kuasa. Usul tersebut dijangka dicadangkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berdasarkan aturan urusan mesyuarat dan usul-usul pada Selasa. Usul itu akan dikemukakan selepas sesi soalan jawab lisan yang dijangka tamat kira-kira jam 12 tengah hari, dan kalau diikutkan sebenarnya kalau saya melihat sebentar di sana jawapan lisan sudah pun tamat, namun masih lagi belum kelihatan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi membacakan usul tersebut. Kalau diikutkan sebenarnya antara isu yang menyebabkan beliau akan membacakan usul tersebut adalah apabila Wan Saiful dikatakan membuat dakwaan ketika membahaskan titah diraja Yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat pada 28 Februari lalu. Menurut usul itu, Wan Saiful didakwa mengeluarkan sangkaan jahat ke atas Perdana Menteri, walaupun Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah berulang kali mengarahkan supaya tidak membuat kenyataan sedemikian. Ini antara apa yang kami tunggu, kerana kalau diikutkan jika berlaku ataupun disampaikan usul tersebut, sudah pasti kami menjangkakan akan berlaku kekecohan, berlaku tidak puas hati dan mungkin juga akan ada sidang media yang dilakukan oleh Ahli Parlimen Perkhidmatan Nasional. Namun setakat mana saya lihat pada waktu ini masih lagi belum kelihatan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi membawakan usul tersebut. Apapun, saya akan terus berada di sini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Jadi saya fikir bahawa sini ini dululah daripada Dewan Rakyat. Apapun, saya akan terus berada di sini dan teruskan bersama dengan Eswar Wani dan juga eswarwani.com untuk mendapatkan perkembangan dari semasa ke semasa.